أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الحمد لله والشكر لله. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta kita, memberikan kelangsungan hidup bagi kita dan mengurniakan bermacam-macam nikmat, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam kalangan orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah dan melipat gandakan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan ialah kalam hikmat yang ke-229, iaitu kata Syekh Ibn Atta', kata-kata Syekh Ibn Atta', al-waridu ya'ti min hadrati qahhar لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Warid yakni kurnia iman dari Tuhan, hidayat, kurniaan iman yang dikurniakan Allah kepada seseorang hamba itu adalah sebahagian daripada warid. Jadi kata Syekh Ibn Atta', warid yakni kurnia iman dari Tuhan itu memang datangnya dari yang maha menang, yakni yang maha menguasai, menggagahi, iaitu qahar, yakni yang datang daripada hadarat Allah yang sifatnya qahar. Qahar dengan erti yang maha menguasai, yang maha menggagahi, yang maha memenangi dan mengalahkan segala yang lainnya. Kerana itu kata Syekh Ibn Atta', bila warid tiba, warid itu datang, maka tiada sesuatu yang berhadapan padanya melainkan dia musnahkannya. Jadi Syekh Ibn Atta' ni nak beritahu tentang fungsi kepada warid yang telah dijelaskan sebelum ini. Pengertian warid, kalau dapat saya ringkaskan, simpulkan, warid itu adalah kurniaan Allah kepada seseorang, hasil daripada seseorang itu
menekuni amal ibadah dan mengistiqamahkannya. Jadi bila seseorang tu menekuni sesuatu amalan dan mengistiqamahkan dia, maka bila sampai masa yang dikehendaki Allah, maka dikurniakan Allah apa yang disebut sebagai warid. Jadi warid yang merupakan kurniaan Allah ini, antara fungsi dia, sifat dia itu adalah dia akan mengikis, dia akan membuang, dia akan menghancurkan hal-hal yang buruk yang bersarang dalam hati dan jiwa manusia. Dia akan buang sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak buruk, perangai-perangai buruk, lintasan-lintasan hati yang buruk. Cuma dalam kalam hikmat ini, Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan tentang fungsi warid itu dengan mengaitkannya dengan asma Allah. Warid ini dia datang, dia akan menghancurkan semuanya, dia akan memusnahkan segala hal-hal yang buruk dalam diri kalbu manusia ini. Akhlak-akhlak buruk, perangai buruk, sifat buruk, lintasan hati yang buruk, pegangan-pegangan yang salah, keyakinan-keyakinan yang keliru, yang semuanya batil semua itu. Dengan warid ini, ia akan mengatasi, menguasai semua itu dan akan mengalahkan, membuang dia. Jadi Syekh Ibn Atta' cuba nak menjelaskan ini dengan mengaitkannya salah satu di antara hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah. Kita tahu antara asma Allah Al-Qahar. Al-Qahar ni dengan makna Tuhan yang sifatnya itu maha menggagahi, maha menguasai, maha mengalahkan. Dengan arti dia menguasai, menggagahi, mengalahkan apa juga pun. Maka pemberian yang datang daripada Allah yang bersifat Al-Qahar ni, maka begitulah sifat dia tu. Allah Ta'ala yang bersifat Qahar, maka pemberian dia tu, kurniaan dia tu ada ciri tu. Ciri apa? Iaitu akan mengalahkan segala sifat-sifat buruk yang ada dalam hati manusia. Itu Syekh Ibn Atta' nak beritahu. Baik, dalam menjelaskan perkara ni, Syekh Ibn Atta' telah merujuk kepada satu ayat Al-Quran yang difahami secara isyarat. Baik, ayat, yakni ayat Al-Quran yang bermaksud tetapi kami melemparkan itu hak, yakni kami melemparkan hak itu. Hak ni maksudnya yang benar, kebenaran itu, di atas yang batil. Maka melenyapkannya, yakni yang hak ini, kebenaran ini akan menghancurkan yang batil, akan menghancurkan, akan memusnahkan sesuatu yang batil. Maka tetaplah batil itu musnah, yakni yang batil itu akan musnahlah. Bila datangnya kebenaran, datangnya al-haq itu, dia akan memusnahkan kebatilan itu. Yakni apabila kurniaan iman, hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan kepada seseorang itu, maka dia akan membuang segala kebatilan yang ada dalam hati. Apa benda kebatilan yang ada dalam hati manusia ni? Banyaklah. Antaranya iaitu keraguan-keraguan, khawatir, lintasan-lintasan yang buruk, pengaruh-pengaruh hawa nafsu, waswas-waswas setan, akhlak-akhlak buruk, perangai-perangai buruk dan bermacam-macam sifat yang tercela itu, semua itu dianggap sebagai batil. Lalu bila datangnya kurniaan Allah yang merupakan al-haq ini, yang sebenar ni, yang benar ini, maka dia akan mengalahkan yang batil itu. Jadi dalam menjelaskan perkara ini, Syekh Ibn Atta' memahami secara isyarat firman Allah ini, iaitu bal nakzifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Tetapi kami, yakni Allah, mencampakkan kebenaran itu, al-haq itu ke atas kebatilan itu, lalu dia akan memusnahkan kebatilan itu. Yakni kebenaran yang datang daripada Allah Ta'ala ni, yang dicampakkan ke dalam kalbu manusia itu, dia akan memusnahkan kebatilan yang ada dalam hati manusia itu. Dia akan melenyapkannya. Maka yang batil itu tetaplah yang akan rosak, yang akan binasa, yang akan lenyap.
Jadi apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta pada kalam hikmat yang ke-229 ni, iaitu warid ini fungsi dia pertama sekali dia adalah kurniaan Allah, dan fungsinya itu dia akan membersihkan kalbu manusia daripada pengaruh-pengaruh kebatilan, akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat yang buruk, keraguan-keraguan dan macam-macam lagi lah. Jadi dengan kurniaan hidayat Allah ini, Al-Haq ini, dia akan memusnahkan semua itu. Beginilah caranya Allah Ta'ala membersihkan hati orang-orang mukmin, dengan cara dikurniakan kurniaan hidayat, yang dengan kurniaan itulah akan tercabut, akan terbuanglah perkara-perkara buruk yang sebelum ini bersarang dalam hati manusia. Jadi dari kalam hikmat yang telah dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta ni, memberi kita pedoman bagaimana caranya untuk membersihkan kalbu kita. Maka caranya itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta dalam kitab Hikam ini, iaitu dengan cara berwirid, iaitu mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan, yang dianjurkan, yang disuruh, dan mengistiqamahkannya. Mengamalkan amalan itu dengan syarat-syarat, dengan persyaratannya, syarat syaraknya ataupun syarat fiqhnya dan syarat tasawufnya. Jadi kaedah beramal kita ni untuk mendatangkan warid ini, berwirid. Apa itu wirid? Amalan. Tapi amalan yang kita buat tu biarlah memenuhi tuntutan-tuntutan dari aspek zahir dan batin dia tu. Amalan yang kita buat tu, kalau dari sudut tuntutan zahir dia tu muafakat dengan hukum syarak lah, dengan hukum fiqh. Jadi apa-apa saja amalan kita tu biarlah ada berlandaskan kepada ilmu, yakni berasaskan kepada fiqhnya, amalan yang betul menurut syaraknya. Tak kira lah sembahyang kita ke, puasa kita ke, zakat kita ke, sedekah kita ke, zikir kita ke, biarlah amalan itu amalan yang berada di atas landasan syarak. Ini luar. Bagaimana sesuatu amalan tu kita nak nilai sebagai amalan yang berada dalam landasan syarak, ini kena rujuk kepada huraian yang panjang lah. Nanti bila sampai waktu yang sesuai akan dijelaskan lah. Jadi yang penting amalan kita itu adalah amalan yang sifatnya syar'i, sesuai dengan syarak. Kalau kita nak amalkan zikrullah, pastikan zikir kita itu zikir yang syar'i, zikir yang dianjurkan oleh syarak. Jangan pakai zikir-zikir hohang ke, benda ke, jenis-jenis tak tahu pokok pakai tu, tak tahu punca tu. Ayat-ayat yang salah dan sebagainya, bakitan-bakitan yang keliru, jangan pakai yang itu. Pakailah yang dinaskan. Amalan kita tu mestilah muafakat dengan syarak. Aspek batin pula macam mana? Aspek batin ini iaitu kena menepati hukum-hukum tasawuf. Apa hukum tasawuf tu? Antaranya adalah ikhlas, antaranya hadir hati, khusyuk, antaranya itu tidak adanya unsur riya, takabur, ujub dan macam-macam lagi lah. Dan antaranya istiqamah. Istiqamah yakni mengamalkan amalan tu dalam keadaan diistiqamahkan, diteruskan amalan tu dalam keadaan rasa suka ke, tak suka ke, rasa kuat ke atau rasa lemah ke, tetap diteruskan amalan itu. Itu istiqamah. Sama ada tengah dirasa manis ke atau rasa pahit ke, tetap diamalkan. Itu istiqamah. Terus diamalkan. Kadang-kadang datang khusyuk, kadang-kadang dok, kadang-kadang hadir, kadang-kadang dok, tetap diamalkan. Itu istiqamah. Istiqamah itu lebih bererti daripada 1000 keramat menurut ulama tasawuf. Maksudnya seseorang yang diberikan kekuatan untuk mengistiqamahkan amalnya, hal itu dilihat dari sudut neraca ilmu tasawufnya adalah lebih baik daripada kurniaan 1000 kekeramatan. Nilai dia tu. Diberi kekuatan untuk mengistiqamahkan amalan. Mengistiqamahkan amalan yang wajib itu sudah tentulah. Amalan yang sunat-sunat ni diistiqamahkan.
seseorang yang diberikan kekuatan untuk mengistiqamahkan amalan tu sebenarnya itulah keramat absar. Orang kita ni duk pandang keramat kok lain. Dia pandang benda pelik-pelik. Hak tu keramat ya. Jadi sebenarnya itu adalah pandangan yang keliru, betul dari satu segi. Keramat ni yang melibatkan perkara yang pelik dan aneh ni memang berlaku. Terjadi kepada orang soleh, pada aulia, muttaqin dan macam-macam lagi. Tetapi apa yang diajarkan oleh dalam ilmu tasawuf oleh tokoh-tokoh ulama-ulama dia tu ialah tidak mengendahkan, tidak memberikan perhatian, tak ambil hal banyak tentang hal-hal yang aneh ni. Apa yang kita yang perlu kita berikan perhatian lebih, keramat batin, keramat maknawi. Apa benda keramat batin, keramat maknawi ni? Antaranya istiqamah tadi tu. Diberikan kekuatan untuk mengistiqamahkan. Diamalkan sembahyang sunat itu sejak dia kecil sampai ke tua, dapat dilaksanakan dengan baik. Istiqamahkan zikirnya setiap hari, diamalkan, tetap dia akan mengamalkannya bertahun-tahun, tempoh yang panjang, tak berhenti-henti. Itu istiqamah. Jadi dalam tasawuf dan sudut pandang ilmu tasawuf, memperolehi istiqamah itu lebih bererti berbanding dengan 1000 kekeramatan. Dari segi nilai yangnya. Tapi kita ni tak mengaji ilmu tasawuf, mungkin terbalik pandangan kita ni. Kita akan duduk pandang besar kepada kekeramatan yang diberikan lah. Kita akan nilai orang yang dapat keramat pelik ni lah orang yang lebih mulia, lebih tinggi. Itu keliru pandangan kita tu. Keliru. Ulama-ulama tasawuf menjelaskan kepada kita bahawa ada kalanya golongan ahli makrifat ni pada ketika mereka berada pada darjah tamkin, tetap kearifan mereka ni, tak banyak terjadi perkara pelik pada diri mereka ni. Tak banyak. Sehingga tak nampak hal-hal pelik, aneh-aneh. Kadang-kadang pada setengah mereka tu. Tidak semualah, pada setengah mereka tu. Yang saya nak jelaskan, nak beritahu hari ini berkait dengan antara amalan yang disebut sebagai wirid ni, antara cirinya istiqamah. Amalan itu dibuat secara istiqamah. Cuma saya nak perjelaskan sikit bahawa istiqamah ni sesuatu yang penting dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang Allah Taala beri kekuatan untuk beristiqamah ni, sebenarnya itu kurniaan yang sangat besar. Dan tidak ramai orang yang mendapat kurniaan ini, dapat mengistiqamahkan amalan tu. Baik. Jadi bila sesuatu amalan itu diamalkan dengan istiqamah dan dengan persyaratan yang lain lagi, zahir dan batin tadi itu, maka dia akan menjadikan amalan itu disebut sebagai wirid. Bila amalan ini menjadi wirid, maka natijah dia, hasil dia adalah kurniaan Allah yang dinamakan sebagai warid. Jadi bila warid ni, apa fungsi dia? Tadilah dia akan membersihkan kalbu kita daripada akhlak-akhlak yang buruk, perangai-perangai yang buruk, sifat-sifat yang buruk, yang bermacam-macam lah. Dengan riaknya, dengan tomoknya, dengan hasad dengkinya, dengan takaburnya, dengan ujubnya, dengan khianatnya, dengan permusuhannya, kebenciannya, macam-macam lah. Pandang rendah kau orang lah, itulah, semua itu akhlak-akhlak buruk ni. Tapi dengan warid ini, dia akan menghancurkan, terbuang keinginan untuk dipertontonkan amal, dicabut oleh Allah. Merasa diri lebih dari segi orang, kita rasa kita ni lebih daripada orang dari segi kesolehan, dari segi ibadah, dari segi ilmu, dari segi itu ini, hak rasa lebih dicabut oleh Allah sehingga sedar diri kita, hakikat diri kita macam mana. Hati duduk pandang tak senang ke orang, iri hati ke orang, tak senang tengok orang boleh tu, orang boleh ni, tak senang hati, dicabut oleh Allah, terkeluar dari dalam kalbu dengan kurniaan hidayat itu. Demikian juga hati yang penuh dengan kebencian, dengan permusuhan dan macam-macam lagi lah, perseteruan, tercabut bila kurniaan hidayat ini. Lalu hatinya penuh dengan khusyuk, penuh dengan khusyuk, penuh dengan rahmat.
penuh dengan hadir hati, penuh dengan keikhlasannya. Jadi semua ini tercapai dengan warid. Dari mana datang warid? Dari wirid. Jadi kita tahu. Jadi kesimpulan mudahnya, kalau kita ada hasrat, ada keinginan untuk menyuci bersihkan kalbu kita, kita tahu perjalanannya bagaimana. Itulah yang dianjurkan oleh ulama tasawuf. Kalau ada cara lain yang kita rasakan boleh mencapai maksud itu, maka buatlah, tak ada masalah. Cuma tasawuf mengajarkan kepada kita caranya adalah berwirid yang menetijahkan warid, lalu akan membuang, menghancur luluhkan hal-hal yang buruk dalam kalbu. Baik, adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-230. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Ini sudut pandang yang agak mendalam sikit tentang kearifan. Baik, saya akan cuba menjelaskan sekadar-kadar yang dapat dijelaskan, sekadar yang mampulah. Baik, bagaimanakah Allah akan dapat terhijab dengan sesuatu? Syekh Ibn Atha nak khabar kita, sebenarnya Allah Ta'ala ni tidak terhijab. Allah Ta'ala dengan hamba-Nya ni yang ahli arif ni tidak terhijab. Tidak terhijab dengan arti nyata kebenaran Tuhannya tu. Itu maksud tidak terhijab. Jelas dan terang kenyataan ketuhanannya itu. Jadi fenomena hijab ini yang menjadikan seseorang itu tak dapat terhalang sehingga tidak dapat mengenali, atau terhalang sehingga tidak dapat mengecami. Itu fenomena hijab. Terhalang sehingga tak kenal. Dinding tebal tak lalu. Kita duduk sebelah sini, ada dinding tebal tak lalu. Tak tahu benda dia tu. Kalau orang kabur tak percaya, ada orang belakang tu tak percaya sikit. Sebab apa? Dinding itu tebal tak lalu. Itu fenomena hijab yang menjadikan seseorang itu tidak menerima apa yang sebenarnya. Inilah hijab yang boleh tebal. Inilah kekufuran bandingan kekufuran. Orang yang kafir ni, itulah yang paling tebal hijab dia, sehingga mereka ingkar, tidak percaya kepada kewujudan Tuhan dan sifat-sifat kesempurnaannya. Ingkar. Jadi ingkar itu adalah hijab paling tebal sekali. Kadang-kadang hijab tu dinipis sikit, ringan sikit. Dia dapat menerima keberadaan dan kewujudan Tuhan, tetapi pengecaman dia tu kabur. Bandingannya seseorang yang berada pada sebelah dinding tu tak tebal sangat, tak nampak tuang tapi dengar suara. Bunyi dengar suara, tapi siapa dia ni? Ada orang pengecaman tu kurang, tapi tahu ada orang. Maka demikianlah berbanding dengan mukmin yang ghaflah. Seorang mukmin tapi ghaflah hatinya, terhijab hatinya. Dia ada keyakinan terhadap kewujudan Tuhan dan sifat-sifat kesempurnaan dia tu, tetapi pengecaman dia tu tentang sifat kenyataan ataupun tanda-tanda ketuhanan tu dia tak jelas, menyebabkan hati dia lupa. Tengok kejadian kematian, keyakinan dia tahu yang mematikan itu Allah, tetapi bila jadi kematian tu dia lupa, tak ingat ke benda-benda tu. Tak ada ingat. Tapi orang tanya siapa dia mematikan, mesti dia akan jawab Allah, kerana dia ada iman. Tapi bila jadi berlaku kejadian depan mata dia, dia tak nampak benda tu. Itu masuk pengecaman dia tu. Ini mukmin yang ghaflah, lupa, tidak hadir hatinya. Jadi tetap percaya dengan dalil yang jelas, yakin dengan dalil akalnya, hujah akalnya,
dengan dalil syaraknya, Quran hadisnya, yakin tentang Allah Ta'ala dan sifat-sifat dia tu. Tetapi dalam pengecaman tu dikabur. Yakin Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, urusan dia lah. Tentang urusan rezeki ni, hak dia belaka. Kita ada keyakinan itu. Tapi dalam kenyataannya kita banyak lupa lah. Apa boleh dia banyak, boleh aku sikit. Sebab berdoa kat aku, boleh ke dia. Kita banyak hal lagi, banyak hal. Pengecaman kita tu lemah. Kenapa? Ghaflah, lupa. Tapi kalau ditanya balik, siapa yang memberikan rezeki? Tidak, kita tak akan jawab benda lain melainkan Allah. Tapi dalam pengecaman tidak mari, tak hadir. Itu panggil ghaflah. Dan istilah tasawuf, lupa. Kalau ingkar, tu hijab tebal dah lalu tu, dinding mungkin tebal, dinding tu mungkin serupa barangkali, tak tahu benda. Tu kufur, ingkar kepada Allah. Sekarang dinding ada, tak nampak, tapi ada pengecaman, cuma ada penerimaan, tapi kurang pengecamannya tu. Demikianlah urusan-urusan ketuhanan yang lain. Ada keyakinannya. Sebab apa? Kerana fenomena hijab tadi. Hijab qalbunya dihijab sehingga jadi lupa. Tetapi ada penerimaan, ada keyakinan, percaya kepada Allah, percaya kepada Allah Ta'ala lah yang mengatur alam semesta ini, yang menghidup dan mematikan, yang memberi rezeki, mendatangkan penyakit dan kesembuhan dan sebagainya. Urusan dia belaka, percaya kerana dengan yakin, tidak ragu kerana ada dalil. Tetapi bila kenyataan peristiwa itu berlaku depan mata, dia jadi lupa. Itu tamsilang bahawa hijab. Sekarang Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan kepada kita tentang fenomena hijab ini. Dia nak beritahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala ni dengan kita ni sebenarnya tak ada hijab. Kalau kita kok nampak tebeng, bahasa Terengganu panggil nampak tebeng. Tapi saya bimbang kok pakai bahasa gini, takut nanti kan orang mikir, "Doh, nampak tebeng. Nampak tebeng tu." Bimbang kok bahasa gitu. Jadi saya nak jelaskan dengan bahasa yang bersandar sikitlah. Yang dimaksudkan dengan nampak di sini iaitu nampak, kalau tasawuf panggil tajalli, nampak kenyataan yang menunjukkan kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nampak dia tu. Cuma tinggal lagi benda tu nampak depan mata, nampak tanda, nampak alamat, nampak penzahiran, nampak kenyataan. Al-Quran menggunakan ayat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat, tanda-tanda. Ahli tasawuf guna perkataan lain, tajalli, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Semuanya ada dalam Quran mereka. Nak guna perkataan ayat ke, tajalli ke, semuanya ada rujukan dalam ayat Al-Quran. Cuma bahasa mudah nak faham kau, penzahiran, kenyataan Tuhan tu. Syekh Ibn Atta' nak beritahu bahawa kenyataan Tuhan tu, penampakan kezahiran Tuhan tu jelas dan terang, tak selindung langsung. Nak khabar tu. Itu sebenarnya. Hakikatnya gitu. Dah apa ada orang tak nampak juga. Itu persoalan. Kenyataan dia sangat jelas. Penzahirannya sangat jelas, tak selindung sikit pun sebenarnya. Tapi ada orang tak nampak juga tu mana? Ni persoalan yang dia nak bincang. Sebab apa jadi gitu? Sebab apa ada orang yang tidak ternampak? Jadi dia nak beritahu dulu sebab-sebab tu kemudian lagi. Sekarang ni dia nak sebut bahagian kenyataan bahawa kenyataan Tuhan tu sangat jelas dan terang, tidak terselidung sikit pun. Dah guana gitu tu. Ni maka kata Syekh Ibn Atta', bagaimanakah Allah akan dapat terhijab? Macam mana Tuhan tu boleh terhijab dengan sesuatu? Macam mana ada sesuatu itu boleh menghijab Tuhan sehingga terdendeng, sehingga kabur? Macam mana boleh jadi gini? Hak nak kabarnya bukan nak tanya kita, nak kabarnya sebenarnya tak gitu sebenarnya. Bagaimanakah Allah akan dapat terhijab dengan sesuatu? Padahal yang digunakan hijab itu juga Allah
jelas ada padanya dan tetap hadir. Ini terjemahan dok clear molek. Terjemahan dok clear. Saya terjemah bahasa saya lah. Bagaimanakah Allah Ta'ala tu terhijab dengan sesuatu? Hai nak khabar benda? Sebenarnya Allah Ta'ala tu tidak terhijab, tidak terdendeng dengan sesuatu pun. Dia sangat terang jelas kenyataan penzahiran dia, penampakan dia, kenyataan dia sangat terang dan jelas. Tak ada benda yang boleh tutup benda tu, dendeng. Tu yang nak khabar. Sebab apa gitunya? Sebab apa gitu dia kata. Wallazi yahtajubu bihi. Sesuatu yang dengannya seseorang tu terhijab. Yakni benda yang menjadi hijab yang menghalang tu huwa fihi zahirun. Pada benda tu sendiri sebenarnya sudah ada kenyataan Tuhannya. Surah zahir kenyataan Tuhannya. Baik, ginilah. Kita ni buat tamsilang mudah dengan orang lah, mudah senang. Kita dengan seorang raja yang maha perkasa lah. Perkasa ni maha agung, maksudnya cari contoh lain. Contoh seorang ahli seni, pakar kesenian. Pakar kesenian tu orang yang mahir tentang seni-seni ni, seni-seni yang mengagumkan. Bermacam-macam kemahiran dia. Dia seorang yang sangat mahir, yang sangat pakar tentang kesenian ni. Tapi dia duduk sebelah sana. Dia duduk sebelah dinding. Jadi kita tak nampak dia. Anda kata kita tak nampak sebab dia duduk sebalik dinding. Tapi dia ni kita nak kenal ni. Dia ni seorang pakar seni ni. Tahu memang bijak ni. Kesenian dia sangat pintar. Berkemahiran tinggi. Tapi duduk sebalik, kita nak kenal dia. Tapi kita tak kenal sebab apa? Dia duduk sebalik dinding. Sebenarnya kata Syekh Munatah, tak kata. Sebenarnya dinding hak memisahkan engkau dengan dia tu sudah cukup memperkenalkan dia. Dinding tu sendiri ukirannya penuh ni ukiran. Atas dinding tu sendiri sudah memperlihatkan kemahiran orang tu. Kita Allah dok kenal dia. Apa jadi dok kenal? Patut mau kenal dia sebab apa? Di dinding tu sendiri sudah memperkenalkan tuang dia tu. Atas dinding tu sendiri dengan ukiran yang macam-macam. Atau ambil contoh lain lah dekat lagi. Seorang yang kaya. Orang yang kaya, hartawan yang memang kaya-kaya. Kaya sungguh lah. Kaya sungguh ti. Duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Jadi kita ni kata Allah tak boleh kenal orang kaya ni. Sebab duduk dalam rumah. Tak nampak. Terdendeng. Kira apa? Dia duduk dendeng. Dinding rumah tu mendendeng. Daripada kita boleh kenal dia. Kata Syekh Munatah, tak. Sebenarnya dinding tu sendiri, rumah tu sendiri, rumah dia tu, halaman dia tu sebenarnya, itu sendiri sebenarnya sudah memperlihatkan dia tu. Mudah tengok dia pun sebenarnya boleh nampak dah atas rumah dia, hiasan dia tu padan dah. Tapi kerana muni jahil atau kali maka tak nampak. Jadi kita buat alasan tak kenal dia, kita duduk dalam rumah. Orang kaya ni tak nak kenal dia, duduk dalam rumah. Tak tahu kaya mana dia, pasal mana ni. Tak kenal, sebab duduk dalam rumah. Saya kata mudah uti. Kalau mau uti sungguh, mau tengok atas rumah dia pun padang dah, nak kenal kaya tak kaya. Rumah tiang, mah, bunga perak ini macam-macam lah. Bayangkan, andai kata. Dengan macam-macam semua tu. Jadi demikianlah Syekh Munatah nak memahamkan kita tentang kedudukan kita dengan Allah. Kita hari ini duk berasa kita ni terhijab, terdendeng daripada menyaksikan keagungan Allah. Syekh Munatah nak kata kita tak sebenarnya. Tak gitu. Sebab apa? Dendeng yang kita rasa mendendeng kita sebenarnya, dendeng itu sendiri sebenarnya cerminan yang memperlihatkan tentang ketuhanan Allah. Gitu. Baik, contoh lain. Pergi contoh lain pula. Apa yang menghijab kita daripada melihat
kekuasaan Allah dalam pemberian rezeki sebagai contoh. Kita ada keyakinan Allah Ta'ala lah maha memberi rezeki. Itu kerja dia belaka. Tapi apa yang menghijab kita daripada keyakinan tu? Yang menghalang kita daripada ketulusan keyakinan kita terhadap Allah lah semata-mata pemberi rezeki. Tapi tak nampak juga, terdendeng. Apa yang mendendeng kita? Yang mendendeng kita ni adalah usaha kita. Orang ni berusaha rajin, oh dia kaya, banyak rezeki dia. Kena dia rajin, bersungguh-sungguh dia rajin, oh patut pun dia kaya. Jadi perkara-perkara ini mendendeng kalbu kita daripada melihat hakikat Allah lah yang sebenarnya beri ke dia tu. Tapi kita terdendeng dengan usaha dia tu atau usaha kita. Oh kita ni rajin, bijak, pandai, patut pun kaya, patut pun berjaya. Sebab apa? Memang dia tu pandai, dia tu bijak, dia tu rajin. Sedangkan hakikat sebenar yang memberikan kekayaan itu tidak lain hanya semata-mata Allah. Itu keyakinan kita, tapi tak nampak pada cermin hati kita kerana terdendeng dengan makhluk tadi ni. Makhluk dia kaya, dia bijak, dia cerdik, dia rajin lah, dia pandai lah, itulah inilah. Terdendeng. Apa yang terdendeng? Pandangan kalbu, bukan keyakinan. Keyakinan tetap yakin Allah Ta'ala yang mengkayakan dia. Tapi dalam pandangan sehari-hari kita hari ni, kita tak nampak buah tu. Kalau kita nampak rajin tu dah, rajin, cerdik, pintar, itu, ini, macam-macam lah. Kalau kita nampak hari-hari ni, pandangan batin kita tu. Tapi dalam hati kita tetap ada keyakinan Allah Ta'ala sajalah yang memberi kekayaan ke dia tu, tak ada lain dah. Tapi dalam perasaan kita, ingatan kita, pandangan batin kita, terdendeng hakikat Allah yang mengkayakan itu. Sebab apa? Didendeng dengan sifat-sifat makhluk tadi tu. Itu maksud hijab, mendendeng. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta nak memberitahu kepada kita pedoman sebenarnya, nak beri pedoman. Sebenarnya yang kita rasakan bahawa makhluk inilah yang mendendeng kita daripada Allah. Adanya makhluk, rajinnya makhluk, pintarnya makhluk mendendeng kita daripada menyedari dan merasai Allah lah semata-mata yang mengurniakan tu. Kita rasa gitu. Syekh Ibn Atta kata dah. Sebenarnya atas makhluk tu sendiri, sebenarnya atas diri makhluk yang kita anggap sebagai hijab itu, yang kita pandang sebagai dendeng itu, sebenarnya atas makhluk tu sendiri ada cerminan yang memperlihatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu nak kabarnya. Jadi kita beranggapan ni hijab ni dendeng tutup sehingga tak nampak di sebelahnya. Sebenarnya dah. Atas dinding tu sendiri sebenarnya ada cerminan yang memperlihatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahasa mudahnya Syekh Ibn Atta nak khabar kepada kita. Mungkin tanggapan kita selama ni, kita ni ghaflah, kita lupa. Kenapa? Hati kita banyak didendeng oleh makhluk sehingga lupa kepada Allah, terhijab daripada Allah. Syekh Ibn Atta nak swing sikit je. Tak gitu sebenarnya. Makhluk yang mu anggap sebagai hijab ni sebenarnya itulah penyampai engkau kepada Allah. Kita duk fikir makhluk ni penghalang. Sebenarnya makhluk ni betul menjadi penghalang bagi orang yang jahil. Tapi bagi orang yang arif, makhluk ni bukan lagi jadi penghalang, tapi dia menjadi penyampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-230 ni sebenarnya adalah tertuju kepada golongan ahli makrifat. Tertuju kepada mereka tu, orang yang dia makrifat. Jadi kedudukan makhluk ni sebagai hijab memang betul, memang disebut dalam tasawuf, tapi itu untuk segolongan. Adapun makhluk yang menjadi hijab tidak lagi menjadi hijab, itu juga betul, tapi untuk kelompok yang tertentu. Saya sebut ni sebab kalau kita mengaji tasawuf, kita berkemungkinan bertemu dengan dua fakta yang berbeza. Di peringkat awal kita belajar tasawuf, kita akan disebut makhluk ni jadi hijab yang mendendeng kita daripada Allah. Betul, tak salah.
Tapi di suatu peringkat pula kita akan baca pula ahli tasawuf kata makhluk ni bukan hijab. Bukan hijab pula dah. Tadi kata hijab ni bukan hijab. Betul belaka. Nak khabar tu betul belaka. Dah guna boleh jadi betul belaka tu. Maka betul belaka tu pada kedudukan yang berbeza. Makhluk ni jadi hijab bagi orang yang ghaflah hati dia, jahil hati dia. Tapi bagi makhluk yang arif hatinya, makhluk ini bukan lagi jadi hijab, tapi menjadi wasilah penyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita faham gitu. Jadi saya baca balik terjemahan tu, dia kata bagaimanakah Allah akan dapat terhijab dengan sesuatu? Padahal yang digunakan hijab itu, yakni sesuatu yang dikatakan hijab itu juga Allah jelas ada padanya. Yang menghijab itu sendiri, hijab itu sendiri sebenarnya memperlihatkan tentang ketuhanan Allah. Dan tetap hadir dengan arti nyata sifat-sifat kesempurnaannya pada diri makhluk. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda keagungan ketuhanan kami, kata Allah. Fil afaq, yakni pada makhluk alam semesta ni. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri secara khusus akan diperlihatkan. Artinya apa? Makhluk ni adalah cerminan yang memperlihatkan rahsia ketuhanan Allah. Lalu macam mana kita anggap dia sebagai hijab? Macam saya kata tadi lah. Makhluk ni jadi hijab tapi untuk segolongan manusia. Tapi makhluk ini bukan jadi hijab tapi menjadi penyampai dan wasilah kepada Allah pada segolongan yang lain. Bagaimanakah Allah akan terhijab dengan sesuatu? Padahal yang sesuatu yang terlihat itu semata-mata nur ilahi. Ini bahasa lain, makna serupa je. Bahasa romek sikit. Ini diterjemuh dari kalam Arab ni. Dan pada segala tempat berada dan hadir, tidak pernah gaib. Yani Allah Ta'ala tu hadir, berada pada setiap tempat, tidak pernah gaib. Sinilah yang menjadikan setengah orang menuduh ahli tasawuf ni berkeyakinan Tuhan tu berada di mana-mana. Ini salah. Bila ada sekelompok manusia ahli tasawuf ni dia mesti berpaksi kepada akidah yang benar, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Percaya tak akan timbul tasawuf daripada akidah yang batil. Tak akan timbul tasawuf. Tasawuf hanya muncul daripada akidah yang hak, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada pun dalam kalangan golongan orang yang berakidah yang lain dari As-Sunnah ni, kalau ada pun bukan tasawuf, dia mungkin ada zuhud, mungkin ada abid dan sebagainya. Tapi tasawuf dengan mana sufi tak ada. Sebab apa? Kerana asas kepada tasawuf dan sufi ini adalah akidah yang hak, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi oleh kerana sudah sampainya isyarat ni, kita berhenti dulu kuliah untuk kali ini, dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.